Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. Yang berusaha pengurusi Masjid Al-Muttaqin, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, seterusnya muslimin, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang diberi oleh Allah Ta'ala ini, marilah kita mentadabbur atau mengamat-amati, meneliti ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang selalu kita baca, setiap hari kita baca, iaitu ayatul kursi, menjadi sebahagian daripada wirid kita, wirid harian kita, ayatul kursi ini, dan menjadi kelaziman untuk kita membacanya selepas setiap kali kita mengerjakan solat fardu. Banyak orang membaca ayatul kursi ini untuk menjadi penangkal ataupun menjadi perisai daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. Tetapi sebenarnya ayat kursi itu bukan sekadar untuk menjadi penangkal ataupun menjadi perisai daripada syaitan. Ayat Al-Kursi itu mengandungi pasak-pasak tauhid yang sangat kuat sekiranya kita memahami maksud ayat tersebut. Ayatul Kursi sebenarnya mengajak kita untuk mengenali Ar-Rahman, iaitu Allah Ta'ala. Ayatul Kursi untuk kita memantapkan tauhid kita kepada Allah Ar-Rahman, yang bukan perisai dan penangkal daripada syaitan semata-mata. Untuk memahami itu kita harus mentadabbur ayatul kursi ini. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana yang selalu kita baca: Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang bermaksud, kira-kira maksudnya, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Awal-awal ayat kursi itu diperkenalkan, disebut nama Tuhan kita, iaitu namanya Allah. Allah itu mempunyai nama, sebagaimana kita juga punya nama. Takkanlah manusia ada nama, binatang pun ada nama juga. Kucing peliharaan kita tu pun ada nama, ya tak? Kadang-kadang rumah pun ada nama. Entahkan villa Nabila ke,
teratak lesan ke, taj fikriyah ke, nama diberi. Takkan Allah Ta'ala tidak ada nama? Macam mana kita nak menyerunya? Bagaimana kita nak berdoa kepadanya? Tak tahu nama. Jadi Allah Ta'ala ada nama, iaitu nama zatnya ialah Allah. Dan nama Allah ni tidak boleh disandang oleh sesiapa pun. Tidak layak disandang oleh makhluk. Dalam hadis Nabi SAW sabda, Inna ahabba asma'ikum Abdullahi wa Abdurrahman. Inna ahabbal asma' ila Allah Ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama manusia, nama yang diberi, disandang oleh manusia, yang paling Allah kasihi ialah Abdullah, Abdurrahman. Hamba Allah, hamba kepada Ar-Rahman. Seterusnya la ilaha illahu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya yang wujud kecuali Allah SWT, kecuali Dia, yakni Allah SWT. Al-Hayy, yang maha hidup, yang hidupnya tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Kita juga hidup, tapi berbeza hidup kita daripada hidup Allah SWT. Hidup kita ada mula dan ada akhir. Kita hidup dengan roh, dengan tubuh, dengan aliran darah, dengan nafas. Perlu menghirup nafas, perlu menyedot oksigen, perlu makan, perlu minum. Dan hidup kita ni tidak sempurna. Nanti akan dijelaskan dalam ayat ini bahawa Allah SWT itu dia Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri dengan sendiri ataupun yang maha mengurus. Allah Ta'ala tidak bergantung dengan sesiapa pun, dengan apa-apa pun. Tidak ada yang menghidupkan Allah. Kita dihidupkan oleh Allah SWT. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Tetapi Allah Ta'ala hidup, Dia sedia hidup, bukan kerana dihidupkan oleh sesiapa. Al-Qayyum, Dia tidak bergantung kepada sesiapa pun, tetapi kita bergantung kepada Allah. Hidup kita ni bergantung pada Allah. Ada juga sebagian ulama menyatakan Al-Qayyum itu yang mengurus, maha mengurus. Allah mengurus segala-galanya, langit, bumi dan seisinya. Semuanya diurus, diatur oleh Allah SWT tanpa penolong, tanpa pembantu, tanpa timbalan. Naib tak ada, timbalan tak ada, rakan kongsi tak ada. Dia sahaja. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak terkesan, Allah Ta'ala itu tidak dipengaruhi rasa mengantuk, apatah lagi tidur. Mengantuk tidak, tidur apatah lagi. Ini yang membezakan hidup kita dengan Allah Ta'ala. Hidup kita itu bukan hidup yang sempurna, kerana ada jaga, ada tidur. Waktu kita tidur, kelakuan kita ataupun keadaan kita seperti orang mati. Diam, kaku, tak bergerak, tak sedar, tak mendengar, tak melihat. Itu kelakuan orang tidur. So itulah apabila kita bangun daripada tidur, sebelum tidur lagi kita ucapkan Bismikallahumma amutu ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Aku hidup dan aku mati dengan namamu. Sebagian ulama menyatakan Bismikallahumma ahya wa amut itu maknanya bismikal muhyi ahya wa bismikal amut wa bismikal mumit amut. Dengan namamu yang maha menghidupkan aku hidup, dengan namamu yang maha mematikan aku mati.
Artinya hidup dan mati kita itu dijadikan oleh Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu. Jadi orang kalau bangun tidur pula, alhamdulillahillazi ahyana ba'da mamatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur je tadi. Bukannya mati lagi, tapi kelakuannya, keadaannya seperti keadaan orang mati. Dan memang ada orang pun tengah-tengah tidur tu mati, gerak, tak jagalah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ayat ini kesimpulannya menyatakan ya ada dua jenis roh. Roh kehidupan yang kita sebut nyawa, satu lagi roh kesedaran yang kita sebut jaga tidur, bangun tidur tu. Jadi kalau orang tu tidur, dicabut roh kesedaran itu. Tapi waktu tidurnya mati, dicabut dua-dua lah, roh kesedaran dan roh kehidupan. Matilah dia, gerak pun takkan bangun. Ya. Jadi itu bukan hidup yang sempurna kalau begitu. Allah sebaliknya. Kerana Allah Ta'ala itu tidak mengantuk apatah lagi tidur. Itu kehidupan yang sempurna. Bahkan pengurusan yang sempurna. Allah urus 24 jam sepanjang hayat kita. Selagi ada makhluk ni, Allah urus semua. Tak pernah cuti, tak pernah rehat, tak pernah tidur. Kita kalau menjaga sesuatu, tiba-tiba tertidur, terlepaslah pengawasan kita, terlepaslah pandangan kita, terlepaslah pengetahuan kita. Tak? Jadi itu jelas membezakan Allah Ta'ala daripada makhluk. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa, tidak ada seorang pun boleh memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, di hadapan makhluk maksudnya, di hadapan manusia, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di belakang mereka. Kata dalam tafsir Jalalain, min amrid dunia wal akhirah. Yang di hadapan itu dunia, yang di belakang itu akhirat. Ada juga sebagian tafsir menyatakan sebaliknya. Yang di hadapan itu akhirat, yang di belakang itu dunia. Dunia itu makin jauh kita tinggalkan, akhirat itu makin hampir kita tujui. Kullu atin qarib, peribahasa Arab kata tiap-tiap yang datang itu makin hampir. Makin hampir akhirat itu, ya. Raja Ali Haji, almarhum Raja Ali Haji dalam kitabnya Gurinda 12 pernah berkata, barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada orang yang tidak buta. Dan dalam Quran, ya, Allah Ta'ala menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kalau orang yang menganut faham materialism atau fikrah madiyah, mereka kata this world is all and enough. Dunia ni saja. Dunia ni cukup, tak ada akhirat. Habis kat dunia aja. Jadi hiduplah semau-mahunya. Buatlah semau-mahunya. Bukan ada akhirat. Tapi kita, orang yang beriman, dalam pertimbangan kita sentiasa ada akhirat. Nak buat apa pun, dunia dengan akhirat ni dia macam dua helai kertas. Di tengah-tengahnya ada karbon, kertas karbon. Macam buku resit tu lah, nak faham mudah. Apa saja yang dicoret ataupun apa saja yang ditulis pada kertas atas tu, ada kesannya pada kertas bawah. Kalau tulis di atas tu Meru, bawah tu tertulis juga Meru lah, tak? Maksudnya apa? Kertas yang atas tu ibarat dunia, kertas yang bawah tu ibarat akhirat. Apa saja dibuat di dunia akan ada kesannya di akhirat. Jadi orang akan fikir panjang nak buat sesuatu.
Look before you leap. Orang putih kata. Nak ambil ke tak ambil duit ni? Rasuah. Banyak ni. Kelabu mata. Tapi kalau dia fikir panjang, akhirat akan ada Malik Yaumiddin, Tuhan menguasai hari pembalasan. Mungkin di dunia dia macam belut, licin, boleh lepas je dah. Tapi di akhirat tak akan ada yang lepas. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, beliau menyatakan Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka tu. Kata Imam Ibn Katsir, ini dalilun ala ihatati ilmi ta'ala bi jami'il kainat, madhiha wa hadira wa mustaqbaliha. Ini jadi dalil tentang ilmu Allah Ta'ala merangkumi semua kejadian telah, sedang dan akan. Yang telah berlaku, yang sedang, yang akan. Kita yang telah tahulah, itu pun tak semua tak. Mana yang tahulah. Yang dah berlaku, yang dah jadi sejarah. Yang sedang berlaku sekarang pun kita tahulah. Sekarang kita dalam masjid, kita tahulah. Yang terjadi kepada kita tak? Atau sekitar kita. Tapi yang akan datang tak tahu. Langsung kita lagi seminit nak jadi apa pun tak tahu. Sebab itulah kalau taubat tu jangan ditangguh-tangguh. Ihzarut taswif fa innal mauta ya'ti baghtah. Hindarilah bertangguh-tangguh, kerana mati itu boleh datang sekonyong-konyong. Mati itu boleh datang tiba-tiba tanpa notis. Takut-takut tak sempat nak bertaubat, dia tak? Jadi kalau dah begitu pengetahuan Allah Ta'ala, kita tak boleh nyorok lah tak? Sebab dia tahu belaka, dia tahu yang telah, sedang dan akan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dan manusia ni tak akan mengetahui sesuatu daripada apa yang Allah tahu kecuali setakat yang Allah kehendaki. Itu pun melalui perkhabaran para rasul. Kita tak akan tahu adanya akhirat, adanya barzah, adanya alam kubur, adanya mahsyar, adanya timbangan, mizan, adanya perhitungan, hisab, adanya syurga neraka kalau tak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan kita nak tahu? Ini perkara ghaib dah. Jadi bila Allah Taala beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sampai pada kita, baru boleh kita tahu. Oh, ada alam sana rupanya. Selain pada alam sini, ada alam sana. Melalui wahyu. Dan kita kena percaya. Allah Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW tu, ambillah, terimalah. Ya, apa-apa saja yang ditegar oleh baginda itu, jauhilah. Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam berkata, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Apa-apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, hendaklah kamu tunduk, hendaklah tunduk dan terima. Iakan, benarkan, percaya. Daripada mana kita tahu alam akhirat? Daripada Rasulullah SAW. Setakat yang kita diberitahu, setakat itu je kita tahu. Lebih daripada itu kita tak tahu kan? Dan ilmu kita ni hanya ibarat secolik air laut tu lah. Masuk jari dalam air laut, yang lekat dekat jari, itulah ilmu kita. Allah bagi sikit aja. Dalam surah Al-Kahfi, ujung ayat-ayat terakhir surah Kahfi itu Allah menyatakan dengan jelas, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kesimpulan maksudnya, kalau apa tu air laut tu, semua air laut tu dijadikan tinta, dijadikan dakwat. Semua balak yang ada, semua pokok yang ada tebang, balak tu jadikan pena, alat tulis. Nak catat, nak tulis ilmu Allah. Kering air laut, ilmu Allah tak habis lagi tulis. Bawa lagi ganti balik dengan air laut yang sama banyak dengan yang dah habis tu. Sambung lagi tulis, tak habis juga. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit.
Sebab itu ada penjaga barat kata, shall I tell you what knowledge is? It is to know both what one knows and what one doesn't know. Ilmu tu merangkumi dua, yang kita tahu dan kita tak tahu. Yang kita tak tahu tu yang banyaknya sebenarnya. Yang kita tahu sikit, setakat kita belajar itulah ilmu kita. Sebenarnya makin belajar, makin kita belajar, sebenarnya bukan makin tahu, makin banyak rupanya yang kita tak tahu sebelum ni. Lagi belajar, lagi banyak rupanya yang kita tak tahu sebelum. Makin banyak yang kita tak tahu rupanya sebelum ni. Itu yang Imam Syafi'i Ta'ala kata, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Setiap kali ilmuku bertambah aku faham tentang kejahilanku. Banyak rupanya yang makin banyak yang aku tak tahu rupanya sebelum ni. Perkara yang kita tak tahu sebelum ni rupanya makin lama makin banyak yang kita tak tahu. Sekarang dah jadi tahulah. Maknanya sebelum ni tak tahu. Jadi sebab itu menuntut ilmu ni kerja sepanjang hayat. Bukan habis sekolah habis ngaji dah ya. Itu yang formal. Habis universiti habis ngaji dah. Tambah kita ni dalam kehidupan kita beragama ni, kita nak tahu sempadan boleh tak boleh, sempadan haram halal. Kena suluh dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, rencam. Tak tahu simpang mana nak masuk. Tak tahu bahaya yang ada di depan. Ya? Jadi nak kena suluh dengan ilmu. Kadang-kadang ada orang dia redah aja. Peduli apa dia? Dah terjebak baru nak cari hukum. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu lajak lebih laju daripada Allah dan Rasulnya. Jadi ulama membuat satu kaedah daripada ayat ini, la yahillu lil mu'minin al-qudumu ala amrin hatta ya'lama hukm Allah fi. Tak boleh seseorang mukmin itu dia buat satu perkara dalam keadaan dia tak tahu hukum ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam agama tentang perkara itu. Nak berniaga kena ada ilmu tentang berniaga. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nak buat apa saja, nak bersukan. Apa yang boleh, apa tak boleh, tutup aurat kena. Waktu semayang tak boleh langgar. Tak boleh ada unsur perjudian dalam pertandingan misalnya kan. Dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya ilmu. Seterusnya, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi, bukan kerusi. Ini hak saya duduk ni kerusi. Tak ada kaitan dengan yang ini. Bahasa Melayu pinjam bahasa Arab. Memang Arab sebut kursi. Tapi kursi yang dalam bahasa umum tu yang inilah, tempat duduk. Tapi kursi di sini bukan yang itu. Bukan yang macam kita faham ni ya. Ini adalah satu ciptaan Allah yang sangat hebat di alam ghaib yang kita tak pernah tengok dan kita tak tahu kecuali setakat yang diberitahu dalam nas Quran dan hadis. Tapi ayat ini memberikan gambaran kursi itu seluas langit dan bumi. Besar lah. Bukan main besar saiznya. Seluas langit dan bumi. Langit tu pun kita tak tahu tak mana ujungnya. Ya tak? Jadi sebenarnya kesan daripada kita membaca ayat ini akan timbul rasa gerun. Aku ni makhluk yang kecil di tengah-tengah, di celah-celah, di antara ciptaan-ciptaan Allah yang besar. Langit, bumi, kursi tak boleh banding. Arasy lagi lah. Kita ni halus je. Ibarat kata kalau naik kapal terbang tu, kereta tu pun nampak besar kotak mancis je. Makin tinggi tu apa tak nampak. Orang yang melambai pun tak nampak. Dulu boleh lah lambai, sekarang mana melambai dah. Di airport tu. Dulu boleh lambai. Baik. Jadi kursi itu ada beberapa tafsiran. Ada sebagian menyatakan ahata ilmuhu bihima.
ilmu Allah. Kursi itu sebenarnya dia ada maksud. Kiasan di situ merujuk kepada ilmu. Ilmu Allah Ta'ala meliputi langit dan bumi. Allah tahu apa yang terjadi di langit bumi itu semua Allah tahu. Dan ada pendapat waqila mulku, ada pendapat menyatakan pemerintahan Allah merangkumi langit dan bumi. Kursi itu dengan maksud pemerintahan. Allah menguasai langit dan bumi. Dan ada pendapat menyatakan kursi itu kursilah, satu ciptaan Allah yang sangat besar, sangat hebat. Disebut dalam hadis, kalau nak tahu besarnya kursi itu banding dengan langit dan bumi, katalah langit itu 7 lapis langit, tak? Bayangkan 7 keping duit siling campak ke dalam perisai yang besar. Perisai yang besar tu ibarat kursi itu. Langit tadi yang 7 lapis langit, 7 keping siling tu, itulah ibarat besarnya langit banding dengan kursi. Jadi kalau kita faham ayat ni, naik bulu roma. Gerun. Kekuasaan Allah tu, kita nak berlagak dengan Tuhan, nak melawan Tuhan, ni langit bumi ni, kursi ni, aras ni, Tuhan kuasai. Yang lebih besar pada kita. Jadi kecut kita. Memang ayat Quran ni kalau kita baca ada yang menjadikan hati kita berbunga-bunga, harapan. Ada ayat yang menimbulkan rasa gerun, kecut perut kita. Dan ini kesannya positif. Kenapa? Bila timbul harapan, kita akan lakukan ketaatan. Bila timbul rasa takut, gerun, kita akan jauhi maksiat dan dosa. Dia ada daya tolak, daya tariknya, ya. Kemudian yang terakhir, wala yaudu hifdhuhuma, tidak sukar, tak berat bagi Allah nak jaga langit bumi. Kalau kita fikir dan kita bandingkan dengan manusia, jenuh je jaga langit bumi. Nak jaga